Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 10 toleransi kukukan perpaduan. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa di SKP 5.1.4 dalam kurungan 11 iaitu memahami dan menggunakan kata bilangan mengikut konteks. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Sukaneka Perpaduan. Murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 68. Objektif pelajaran. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membina ayat dan menggunakan kata bilangan berdasarkan gambar. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 tempat kosong dengan kata bilangan yang tepat dan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan kata bilangan? Kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. Kata bilangan terbahagi kepada 5 jenis iaitu kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan, kata bilangan pecahan dan juga kata bilangan kedudukan. Mari kita lihat huraian yang lebih lanjut mengenai kata bilangan ini. Kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu merujuk kepada jumlah yang tertentu sifatnya. Dengan kata lain, apabila disebut sahaja bilangannya, kita tahu jumlah yang tepat. Contoh perkataan atau contoh kata bilangan tentu antaranya ialah 1, 3, 10, 20 dan 100. Sekarang mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata bilangan tentu ini. Ayat yang pertama, Sarfina memelihara 5 ekor kucing Parsi. Ayat yang kedua, Afrina mempunyai 2 orang abang dan 3 orang kakak. Penggunaan kata bilangan tentu dalam kedua-dua ayat ini memberi gambaran yang jelas mengenai bilangan sama ada bilangan kucing atau bilangan abang atau kakak yang dipunyai oleh subjek-subjek iaitu Sarfina dan juga Afrina di dalam ayat. Mari kita lihat huraian mengenai kata bilangan tak tentu pula. Kata bilangan tak tentu merujuk kepada bilangan yang tak tentu dan tidak diketahui jumlahnya secara tepat. Contoh perkataan yang mewakili kata bilangan tak tentu ialah beberapa, seluruh, sesetengah, semua dan juga para. Sekarang mari kita teliti penggunaan kata bilangan tak tentu di dalam ayat. Ayat yang pertama, beberapa ekor kambing milik Pak Abu mati diserang penyakit kuku dan mulut. Ayat yang kedua, semua murid mesti mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan ayat yang terakhir, para penumpang dikehendaki memakai tali pinggang keledar. Penggunaan kata bilangan tak tentu para, semua
dan beberapa memberikan gambaran yang tidak jelas mengenai bilangan subjek di dalam setiap ayat yang telah kita baca tadi. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan meneliti kata bilangan himpunan pula. Kata bilangan himpunan merujuk kepada jumlah yang telah dihimpunkan atau dikumpulkan. Contoh perkataan yang mewakili kata bilangan himpunan ini antaranya ialah kedua-dua, berpuluh-puluh, berguni-guni dan juga berjuta-juta. Sekarang mari kita lihat penggunaan kata bilangan himpunan ini di dalam ayat. Ayat yang pertama, kedua-dua orang anak Pak Mail belajar di luar negara. Ayat yang kedua, berjuta-juta belalang perosak kembali menyerang Kenya. Jika kita lihat pada ayat yang pertama, terdapat penggunaan kata bilangan himpunan kedua-dua, manakala dalam ayat yang kedua, penggunaan kata bilangan himpunan berjuta-juta memberikan gambaran yang jelas mengenai subjek yang telah dikumpul atau dihimpunkan jumlahnya. Kata bilangan yang seterusnya ialah kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan merujuk kepada jumlah pecahan. Biasanya digunakan dalam mata pelajaran matematik. Contoh perkataan yang mewakili kata bilangan pecahan antaranya ialah separuh, suku, setengah dan sepertiga. Mari kita teliti contoh penggunaan kata bilangan pecahan di dalam ayat. Separuh kek itu telah dimakan oleh Arifudin. Penggunaan kata bilangan separuh mewakili 1/2. Bermakna 1/2 kek tersebut telah dimakan. Mari kita lihat pula kata bilangan kedudukan. Kata bilangan kedudukan merupakan jenis kata bilangan yang terakhir. Kata bilangan kedudukan merujuk kepada kedudukan atau tingkatan seseorang dalam sesuatu ujian, pertandingan, perlumbaan dan sebagainya. Contoh perkataan yang mewakili kata bilangan kedudukan antaranya ialah pertama, kedua, ketiga, ke-10 dan lain-lain. Contoh ayat. Mari kita lihat penggunaan kata bilangan kedudukan di dalam ayat. Ayat yang pertama, pasukan olahraga sekolah saya mendapat tempat pertama dalam pertandingan balapan sekolah-sekolah daerah Hulu Selangor. Ayat seterusnya, Arisa mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian anjuran panitia muzik. Dalam ayat-ayat yang tertera, terdapat penggunaan kata bilangan kedudukan iaitu ketiga dan pertama. Kedua-dua kata bilangan kedudukan ini mencerminkan pencapaian subjek di dalam aktiviti-aktiviti yang telah disertai. Mari kita teruskan pembelajaran kita dengan meneliti buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu pada halaman 68. Dalam halaman ini kita akan melakukan aktiviti iaitu membina ayat menggunakan kata bilangan berdasarkan gambar. Kita akan cuba membina ayat yang berkaitan dengan sukanika perpaduan.
Sebelum kita membina ayat, mari kita baca petikan sukaneka perpaduan ini bersama-sama sambil kita teliti penggunaan kata bilangan yang terdapat dalam petikan ini. Mari baca bersama cikgu. Sukaneka perpaduan. Murid-murid tahun 3 angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Jiva membantu William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Akhirnya, kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Baik, demikian tadi teks atau petikan yang bertajuk Sukaneka Perpaduan. Dalam gambar ini, kamu boleh lihat acara sukaneka sedang berlangsung di mana Cikgu Hanif telah membahagikan murid-murid ini kepada 3 kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi, walaupun kaum berbeza, walaupun terdiri dari kaum yang berbeza, tetapi semangat kesukanan mereka tetap teguh dan akhir sekali kumpulan Saiful telah mendapat tempat yang pertama. Baik, sekarang mari kita teliti penggunaan kata bilangan yang terdapat dalam petikan ini. Kata bilangan yang pertama ialah 3, kemudian ada separuh, kemudian ada beberapa, kemudian ada kedua-duanya, dan akhir sekali terdapat perkataan kata bilangan pertama. Ini merupakan kata bilangan tentu, kemudian ada perkataan atau kata bilangan tak tentu, iaitu beberapa, kata bilangan pecahan, ada juga kata bilangan himpunan, dan akhir sekali kata bilangan kedudukan. Jadi, kelima-lima jenis kata bilangan terdapat di dalam petikan ini dan telah digunakan dengan begitu cantiknya berpandukan kepada ayat dan gambar. Baik, untuk gambar yang terakhir iaitu gambar yang ketiga, kamu dikehendaki membina ayat penutup dari sukaneka ini. Baik, untuk pengetahuan kamu, sukaneka ini telah pun selesai. Dan ini Cikgu Hadif. Cikgu Hadif bersama-sama dengan beberapa orang murid ini sedang menyusun peralatan sukaneka tadi ke dalam stor sukan. Jadi Cikgu Hadif dibantu oleh beberapa orang murid ini menyusun peralatan tersebut. Sekarang kamu dikehendaki membina ayat menggunakan kata bilangan yang bersesuaian. Jadi pilihan pada kamu kamu nak gunakan kata bilangan yang mana. Kamu boleh je guna kata bilangan 3 orang murid sedang membantu Cikgu Hadif menyusun peralatan sukaneka ke dalam stor sukan.
ataupun kamu mungkin tak nyatakan bilangan murid ni, kamu boleh sebut beberapa orang murid sedang membantu Cikgu Hadif menyusun peralatan sukaneka ke dalam stor. Ataupun setelah sukaneka itu tamat, beberapa orang murid membantu Cikgu Hadif menyusun peralatan sukaneka tersebut ke dalam stor. Cikgu tak tetapkan apa-apa ayat yang boleh kamu gunakan, terpulang kepada kamu berdasarkan pandangan kamu, panca indera kamu dan juga pemahaman kamu berdasarkan kepada gambar ini. Baik, untuk tujuan latihan ini, cikgu nak kamu buat dalam buku panjang. Satu sahaja gambar yang ini sahaja kamu perlu buat dalam buku panjang kamu. Kamu boleh cuba bina ayat kamu sendiri. Baik, walau bagaimanapun di sini ada contoh ayat yang cikgu berikan. Ya, setelah sukaneka tamat, beberapa orang murid membantu Cikgu Hadif menyimpan peralatan sukaneka ke dalam stor sukan. Ini sebagai panduan, tapi kalau kamu ada ayat yang lebih baik, kamu boleh gunakan. Tak semestinya sama seperti mana yang cikgu tuliskan atau cikgu berikan di sini. Ya. Mungkin kamu boleh gunakan 3 orang murid, atau terpulanglah pada kamu ya untuk menyusun ayat ini mengikut pengetahuan kamu ataupun pemahaman kamu. Jadi cikgu tak tetapkan apa-apa, kamu buat itu sebagai tugasan kamu yang pertama dalam buku panjang atau buku penulisan kamu. Kamu buat satu ni saja ya. Untuk ayat gambar yang ketiga, tugasan yang pertama. Baik, tugasan yang kedua. Dalam tugasan yang kedua, cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Sila buka buku kamu pada halaman 76. Kita akan membincangkan petikan yang bertajuk usaha kita kerana kita akan cuba melengkapkan petikan ini dengan kata bilangan yang sesuai. Jadi mari kita tengok petikan ini bersama-sama. Sebelum itu jangan lupa seperti biasa sebelum kamu melakukan latihan, jangan lupa tuliskan hari, kemahiran dan juga tarikh. Dan kita akan cuba lihat petikan ini. Cikgu takkan bincangkan dengan panjang lebar sebab cikgu rasa cikgu dah bagi penerangan yang jelas di awal siaran tadi. Baik, dalam petikan ini kamu dikehendaki mengisi tempat kosong ini dengan kata bilangan yang sesuai. Jadi kamu perlu tengok gambar. Jadi mata kamu tengok gambar dengan teliti. Cikgu akan bantu kamu untuk mengisi tempat kosong yang awal-awal ni saja. Mari kita baca bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Baik, Imran, Li Qiang dan Kiran membantu Cikgu Suhaila di bilik pendidikan kesenian. Mereka mengemas dan mengira baki alatan bersama-sama. Kiran membantu Imran mengeluarkan alatan daripada almari. Dia mengeluarkan tempat kosong, batang berus lukisan, batang berus lukisan dan tempat kosong gulung kad Manila. Baik. Berus lukisan. Sekarang bila kamu nak mengisi tempat kosong ini, kamu perlu mengira berapakah bilangan. Ya, boleh kira tak? Kalau boleh kira, kamu kira dan kamu tulis jumlahnya di sini. Jumlah berus lukisan.
dan tempat kosong gulung kad Manila. Sekarang cuba kamu lihat ada berapa gulung kad Manila ini, berapa bilangannya, lengkapkan tempat kosong di sini. Seterusnya, gulung kad Manila itu berwarna kuning. Jadi berapakah bilangan kad Manila ini? Kamu perlu lengkapkan di sini dengan menggunakan kata bilangan yang bersesuaian. Ya, ini tentang kad Manila tadi. Jadi kamu perlu fikirkan perkataan apa atau kata bilangan yang manakah yang perlu kamu sesuaikan. Sama ada kata bilangan pecahan atau kata bilangan kedudukan atau himpunan ataupun sebagainya. Jadi pemilihan kata bilangan itu kamu perlu sesuaikan mengikut ayat. Cikgu takkan beri penerangan yang lebih lanjut. Cikgu harap kamu fahamkan slot PDPR ini dengan betul lah ya, dengan sebaik mungkin supaya kamu dapat melengkapkan tempat kosong ini juga dengan sebaik mungkin. Baik, cikgu rasa untuk hari ini setakat ini dulu. Sehingga kita bertemu di lain siaran. Sekian. Selamat belajar dan Assalamualaikum.